Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nurfaika Kristina binti Syarizan. Jadi pada hari ini saya akan memberikan sedikit huraian tentang kurikulum Permata Negara dan kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan, iaitu merupakan tugasan 3 kepada subjek PAKK 1094 yang telah diberikan oleh pensyarah saya, Cik Alimah binti Atan. Jadi sebelum saya mulakan segala pembincangan, izinkan saya mengenalkan diri saya dahulu. Nama diberi Nurfaika Kristina binti Syarizan daripada unit PAKK 1 Jun 2023. Jadi nombor IC saya 050-228-010762 dan juga angka giliran saya 202314231013. Jadi tugasan yang diberikan ini adalah daripada subjek PAKK 1094, iaitu pengenalan kepada kurikulum awal kanak-kanak yang diberikan oleh pensyarah saya, Cik Alimah binti Atan. Jadi sebagai permulaan kepada perbincangan kita pada hari ini, saya ingin menerangkan sedikit tentang pengenalan kepada kurikulum Permata Negara dan juga kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. Jadi, kurikulum secara umumnya didefinisikan sebagai skop dan isi kandungan bagi suatu mata pelajaran di institusi pendidikan seperti sekolah dan universiti yang meliputi pembelajaran sama ada di dalam maupun di luar bilik darjah. Menurut Kementerian Pendidikan, kurikulum kebangsaan merupakan suatu program yang terdapat dalam bidang pendidikan yang merangkumi aspek kurikulum secara ko-kurikulum. Kurikulum pendidikan ini juga merupakan suatu wadah penting, iaitu laluan yang perlu diikuti dalam menjana anjakan paradigma dalam diri setiap individu bagi melahirkan insan yang deduktif dalam semua kehidupan, iaitu citasi daripada Asnawi Saddiman 2010. Dalam konteks kanak-kanak pula, pendidikan dapat dilihat sebagai suatu proses pembelajaran yang boleh memperkembangkan keupayaan dan kognitif kanak-kanak, yang di mana ianya bergantung kepada pengalaman yang dialami oleh kanak-kanak tersebut yang berada di sekeliling mereka. Dengan adanya ilmu dan kemahiran yang dipelajari semasa proses pembelajaran berlangsung, kanak-kanak ini dapat mempraktikkan dan juga mengamalkan segala pembelajaran yang telah dipelajari dalam kehidupan seharian. Kurikulum ini juga dibina bertujuan untuk melahirkan individu yang seimbang daripada segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial, atau lebih dikenali sebagai JERIS. Bagi pembincangan seterusnya, kita akan membincangkan tentang matlamat kurikulum pendidikan negara dan juga matlamat kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. Jadi yang pertama sekali, kita akan mulakan dengan matlamat kurikulum Permata Negara, iaitu KPN. Jadi kurikulum Permata Negara ini merupakan suatu inisiatif pendidikan yang telah diperkenalkan di Malaysia untuk memperkasakan perkembangan kanak-kanak prasekolah, sama ada daripada aspek kognitif, emosi, sosial maupun fizikal. Jadi berdasarkan Raja 1 yang telah ditunjukkan, kurikulum Permata Negara ini bermatlamat untuk memberikan pendidikan kepada kanak-kanak yang berumur 0 hingga 4 tahun dengan menyediakan program asuhan
bagi memberikan pendidikan awal kepada kanak-kanak secara bersepadu ataupun menyeluruh. Jadi program ini direka khas untuk menyokong pembangunan awal kanak-kanak dengan menyediakan kepada kanak-kanak untuk mendapatkan pengalaman pembelajaran awal yang berkualiti mengikut perkembangan semasa. Kurikulum ini juga bertujuan untuk menyokong pembangunan kanak-kanak secara holistik dengan tidak hanya memfokuskan kepada pencapaian akademik mereka semata-mata, namun ianya juga berfokus secara menyeluruh agar dapat melahirkan model insan negara yang berakhlak mulia, mempunyai agama yang teguh, kecerdasan intelek yang tinggi, menghargai kepelbagaian budaya yang terdapat di Malaysia serta mengamalkan gaya hidup yang sihat daripada aspek fizikal maupun mental. Jadi jelaslah bahawa matlamat ini bersifat komprehensif dan juga bersepadu dalam memastikan pembangunan seorang kanak-kanak secara menyeluruh dan seimbang sejak prasekolah lagi dalam pelbagai aspek kehidupan mereka. Jadi seterusnya kita akan pergi kepada matlamat kurikulum standard prasekolah kebangsaan pula, iaitu KSPK. Jadi kurikulum standard prasekolah kebangsaan ini merupakan suatu garis panduan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk menyelaraskan prasekolah di seluruh negara. Jadi berdasarkan rajah yang telah ditunjukkan juga, KSPK ini telah menyatakan bahawa matlamatnya adalah untuk memperkembangkan potensi murid prasekolah yang berumur 4 hingga 6 tahun secara menyeluruh ataupun secara holistik daripada aspek jeris juga, iaitu jasmani, emosi, rohani, intelek dan juga sosial, dengan mewujudkan persekitaran pembelajaran yang selamat serta menyokong. Jadi matlamat ini boleh dicapai dengan cara yang menyeronokkan serta kreatif dan juga bermakna jika dijalankan, kerana ianya dapat menarik minat kanak-kanak untuk belajar. Jadi KSPK ni juga dia bermatlamat untuk memperkembangkan potensi kanak-kanak secara holistik dengan memperbanyakkan aktiviti yang boleh meningkatkan kemahiran, keyakinan dan juga nilai positif dalam diri kanak-kanak sebagai persediaan bagi mereka untuk menempuh cabaran dalam meneruskan proses pembelajaran yang sebagaimana kita tahu, proses pembelajaran seumur hidup. Jadi bagi pembincangan yang seterusnya, kita akan melihat persamaan matlamat antara kurikulum permata negara dan juga kurikulum standard prasekolah kebangsaan KSPK. Jadi, apakah persamaan antara matlamat KPN dan KSPK ini? Jadi, berdasarkan apa yang telah saya kaji, persamaan antara matlamat KPN dan KSPK ini menunjukkan titik persamaan dalam penekanan pertumbuhan kanak-kanak prasekolah secara menyeluruh. Hal ini kerana kedua-dua kurikulum tersebut menyediakan peluang pembelajaran mengikut falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu FPK, dengan menyediakan pendekatan yang merangkumi aspek jasmani, emosi, rohani dan juga intelek serta sosial kanak-kanak. Jadi, kedua-dua kurikulum ini juga menekankan kepada pembinaan kemahiran asas seperti kemahiran kognitif, motor halus serta motor kasar, yang di mana kanak-kanak boleh memperolehnya melalui pembelajaran aktif.
Jadi seterusnya, kedua-dua kurikulum ini juga telah memberikan penekanan terhadap pembangunan akhlak yang baik dalam kanak-kanak dengan menanamkan nilai menghormati persekitaran budaya yang pelbagai serta pembelajaran tentang pengawalan emosi dan juga sosial mereka. Jadi, bagi perbincangan yang seterusnya, kita akan melihat kepada objektif kurikulum pemata negara dan juga objektif kurikulum standard prasekolah kebangsaan iaitu KSPK. Jadi, apakah pula objektif kurikulum permata negara dan juga kurikulum standard prasekolah kebangsaan ni? Okay, jadi kita mulakan dengan objektif kurikulum permata negara dululah. Jadi berdasarkan rajah yang telah dipaparkan, umum mengetahui bahawa kurikulum permata negara mempunyai beberapa objektif yang telah diwujudkan untuk memperkasakan perkembangan kanak-kanak prasekolah secara menyeluruh ataupun holistik. Jadi, objektif kurikulum permata ini adalah untuk memberikan garis panduan kepada para pendidik untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti dalam pendidikan awal kanak-kanak bagi mencapai matlamat pembelajaran yang telah ditetapkan. Selain itu, secara umumnya, objektif kurikulum permata ini juga telah diwujudkan agar dapat memupuk nilai-nilai murni serta kerohanian dalam kehidupan kanak-kanak di samping membina kemahiran sosial dan juga interpersonal yang cemerlang bagi membolehkan mereka bergaul secara yakin dan juga selesa dengan rakan sebaya serta masyarakat setempat. Jadi dekat sini kita boleh lihat bahawa objektif kurikulum permata ini lebih memberikan penekanan terhadap pembentukan sasiah, nilai murni serta tingkah laku yang positif dalam perhubungan sosial kanak-kanak itu sendiri. Namun begitu, kita boleh lihat daripada objektif kurikulum standard prasekolah kebangsaan pula, kita dapat melihat bahawa objektif kurikulum KSPK ni pula adalah untuk menggalakkan kanak-kanak prasekolah ini untuk menggunakan kemahiran berfikir mereka secara kreatif, kritis dan juga inovatif. Sama ada daripada aspek akademik maupun kehidupan seharian mereka. Di samping mereka ini membina fizikal yang cergas dengan mengamalkan gaya hidup yang sihat dan seimbang, mahupun daripada aspek pemikiran secara emosi dan sosial sendiri. Jadi KSPK ini juga telah memberikan penekanan terhadap pembentukan perhubungan sesama rakan sebaya antara kanak-kanak serta masyarakat agar kanak-kanak ini dapat memupuk nilai hormat menghormati hak dan juga perasaan orang lain. Jadi dekat sini kita dapat simpulkan bahawa objektif KSPK ini lebih berfokus kepada pencapaian daripada aspek elemen-elemen jasmani, emosi, rohani, intelek serta sosial tadi. Dengan iaitu melalui peningkatan kemahiran bersosial serta kemahiran motor kasar dan juga motor halus dalam kanak-kanak. Jadi untuk melengkapi perbincangan yang seterusnya, kita akan melihat pula kepada persamaan objektif kurikulum permata negara dan juga kurikulum standard prasekolah kebangsaan KSPK. Jadi, walaupun kurikulum permata dan juga KSPK ini mempunyai penekanan yang berbeza dalam beberapa aspek, namun terdapat juga beberapa persamaan dalam objektif kedua-dua kurikulum ini.
iaitu kedua-dua kurikulum ini memperkasakan perkembangan kanak-kanak prasekolah, iaitu antara persamaan objektif bagi kedua-dua kurikulum ini ialah kedua-duanya bertujuan untuk merangsang pembelajaran kanak-kanak secara aktif dengan menyediakan persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan dan juga menarik, di samping memberikan peluang kepada pelajar untuk meneroka dengan sendirinya, bereksperimen dan juga memperoleh pengetahuan melalui pengalaman yang secara langsung ataupun tidak langsung. Jadi, kedua-dua kurikulum ini juga menggalakkan pembelajaran sosial dan juga emosi dalam kalangan kanak-kanak itu sendiri dengan membantu mereka untuk memahami perasaan mereka sendiri serta orang lain dengan mengembangkan kemahiran berkomunikasi. Jadi, berkomunikasi, kerjasama dan juga pengurusan konflik lah. Okay, jadi dengan itu kanak-kanak ni secara tidak langsung dia dapatlah memupuk nilai murni. Contohnya macam bertoleransi, hormat menghormati dan juga bekerjasama. Jadi, bagi persoalan yang terakhir iaitu pengalaman pembelajaran yang berkualiti, menyeronokkan, kreatif dan juga bermakna kepada kanak-kanak berdasarkan kurikulum permata negara dan juga kurikulum standard prasekolah kebangsaan ini, pedagogi pembelajaran yang berkualiti, menyeronokkan, kreatif dan juga bermakna merupakan antara aspek yang penting dalam pendidikan prasekolah yang perlu dikuasai oleh kanak-kanak dengan memastikan bahawa mereka memperolehi pengalaman yang positif dan juga mampu memperkembangkan potensi diri mereka secara menyeluruh ataupun secara holistik dengan adanya pertolongan daripada pendidik dan juga kawasan persekitaran. Jadi pembelajaran ini boleh dikaitkan dengan tunjang perkembangan fizikal dan estetika yang terkandung di dalam KSPK DSKP 2017. Jadi tunjang ini berkesan dalam memupuk kanak-kanak untuk mengikuti proses pembelajaran dengan berkesan apabila kanak-kanak ini menggunakan imajinasi serta dapat menunjukkan bakat yang telah mereka sedia ada. Sebagaimana yang kita tahu, kanak-kanak ini berbeza, kanak-kanak berbeza juga bakat dan juga minat mereka. Jadi dengan menggabungkan kedua-dua kurikulum ini, kanak-kanak ini akan mendapat pengalaman yang memenuhi keperluan mereka secara menyeluruh melalui pendidikan prasekolah itu sendiri. Jadi akhir sekali kita akan melihat kepada pengalaman pembelajaran yang berkualiti, menyeronokkan, kreatif dan juga bermakna kepada kanak-kanak berdasarkan kurikulum permata negara dan juga kurikulum standard prasekolah kebangsaan. Jadi sekian itu sahaja daripada saya. Jadi ini rujukan yang telah saya gunakan bagi mengkaji tentang kurikulum standard permata negara dan juga kurikulum standard prasekolah kebangsaan ini. Jadi sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sekian, terima kasih.